terima puasanya itu. Baik. Jemaah yang dirahmati Allah, kira-kira pagi ini kita menyambung satu tajuk kecil di dalam puasa berkenaan dengan dua kategori boleh jadi. Pertama daripada sunnah-sunnah berpuasa, dan yang kedua tentang adab-adab berpuasa. Alhamdulillah pagi ini kita telah berada di hari berapa? 21, 22 Ramadan. Cepat sangat nak raya. Semalam 18 hari ni 18 Ramadan 1444 Hijriah. Maka ada kurang lebih 18-22 hari atau 22 hari pula. 12 hari. Kita dengar-dengar kata raya awal 11 hari. Okay. Jadi 11-12 hari lagi kita nak meneruskan ibadah kita, puasa kita. Dan setakat 17 hari lepas, adakah kita merasakan puasa kita puasa yang benar-benar terbaik ataupun benar-benar berkualiti yang kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Andai kata ya, alhamdulillah, teruskan dengan istiqamah. Namun andai kata sebaliknya, mungkin ada cacat celanya, maka inilah masanya baki yang ada, jemaah yang dirahmati Allah, untuk kita memperbaiki sama ada sunnah-sunnah dalam ibadah puasa itu ataupun adab-adab puasa itu. Dan bercerita tentang dua itu, sebenarnya banyak adab ataupun sunnah-sunnah tentang puasa itu. Umpama contoh, di antara perkara yang disebutkan sunnah dalam rujukan yang lain, di kalangan ulama menyebutkan wa minas sunnah ta'jilul futur wa an yakuna 'ala tamar fa illam yajidhu fa 'ala al-ma wa kana 'alaihi salam yuftiru qabla an yusalli al-maghrib wa yaqul la tazalu ummati bi khair ma ajjalul futur wa akhirus sahur, seperti yang juga disebutkan di dalam kitab ringkasan Riyadhus Shalihin. Fa ta'khirus sahur minas sunnah aidan. Baik, apa maksudnya disebutkan antara perkara sunnah ataupun perkara sunat bagi orang yang berpuasa? Mana kitalah, adakah kita buat perkara sunat itu? Apa dia? Antara disebutkan tadi, menyegerakan berbuka puasa. Okay. Segerakan berbuka, maksudnya masuk waktu maghrib segera berbuka. Bukan segera sangat asar. Takut nak segera sangat asar kot boleh. Okay. Sebab takrif puasa itu menahan diri dari makan minum dan perkara batal puasa dari subuh sampai maghrib, terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka terbenam matahari itu ialah waktu maghrib. Jadi masuk saja waktu maghrib, jangka kita menyegerakan berbuka, bukan kita tangguhkan, nantilah boleh tahan hari ni, isyak kot buka. Itu antara perkara yang tak elok untuk kita lakukan, seolah-olah kita menunjuk hebat, menunjuk kuat, padahal perkara itu menyalahi daripada sunnah yang sebenarnya. Jadi masuk saja waktu berbuka, atau dengan yakin tadi masuk waktu berbuka maghrib, maka segerakan berbuka. Dan berbuka yang terbaik disebutkan tadi ialah wa ayyakuna 'ala tamar, iaitu berbuka startingnya dengan memakan buah tamar. Okay, tamar ni bahasa Arab lah, bahasa Melayu kita panggil kurma. Okey. Kurma apa? Ikut sukalah kurma. Okey. Kurma paling murah ke, paling mahal ke, yang sedang ke. Janji kita mengambil manfaat daripada sunnah Rasulullah itu, kita memulakan dengan buah kurma. Namun kalau tak ada, puasa dan berbuka dengan buah kurma. Jika tiada, maka disebutkan ulama, maka kita berbuka dengan apa? Fa'alal ma, air. Air apa? Pepsi ke? Tak, air putih. Okey. Jadi kita berbuka dengan air putih kalau tidak ada buah kurma tadi. Air putih ni umumlah, air mineral ke, air masak ke, tak ada masalah. Okay? Jangan kita mulakan berbuka itu dengan sesuatu yang kita rasa berbahaya, seperti pedas, gas dan sebagainya. Gas ni air gas lah contoh.
Perut tadi kosong lama 13-14 jam penuh gas. Okey. Di dalam perut, maka tiba-tiba masuk air gas lagi. Bertambah baiklah perut tu. Okey. Atau masuk apa dulu? Pedas, popiah, rojak contoh kata, mi goreng, mi mamak contoh, pedas. Jadi tak bersesuaian. Atau air terlalu sejuk pun tak boleh juga. Okey, air yang kita kata biasa-biasa, tak terlalu panas, tak terlalu sejuk. Okey, tapi terbaik tadi ialah startingnya dengan memakan kurma. Saya ingat sekarang ini banyak sangat dah dijual buah kurma di negara kita. Bahkan buah tamar, kurma ajwa itu pun ada yang berharga rendah. Saya ingat satu balang ada juga RM50. Satu balang antara paling murah RM49.90. Banyak dah sekarang ini dijual. Atau kalau tak mampu, senang, datanglah ke mana-mana masjid surau di Malaysia, banyak makan percuma. Betul? Betul Haji Sujang ada sini. Biasanya banyak kurma melambak-lambak. Pilihlah, makanlah dengan apa yang disediakan. Okey, jadi kebiasaan disebutkan ulama bagi Nabi Muhammad ialah berbuka dahulu sebelum menunaikan solat maghrib. Okey, Nabi berbuka dahulu, makan dulu lah. Paling tidak kita kata makan ringan. Ada tempat, ada masjid surau makan ringan. Ringan ni makan kurma, makan kuih sikit. Okey, selain daripada air tadi, lepas tu kurang lebih 5 minit sembahyang maghrib. Ada juga tempat seperti itu. Ada juga tempat yang terus makan berat. Okay. Kurang lebih dia akan bagi masa mungkin 15 ke 20 minit untuk makan terus nasi lah, senang cakap. Okay. Lepas itu boleh sembahyang fardu maghrib. Tengoklah mana-mana tempat yang kita pergi, kita ikut sajalah di situ. Okay. Jangan kita buka di masjid surau, umpama kata orang sembahyang kita pun balik. Ada juga tempat-tempat yang seperti itu. Sebab itu berbuka ramai 100 orang. Bila sembahyang maghrib tinggal 50 orang. Okay. Imam pun pelik. Tadi rasa ramai yang berbuka. Mana lagi? Kita sangka baiklah yang datang itu ialah jin Islam. Okay. Tumpang makan saja. Okay. Jadi ada orang datang masjid surau bukan nak sembahyang sangat. Datang nak makan. Pun ada macam-macam. Yang lebih teruk datang nak mencuri. Macam-macam. Dia curi kasut, selipar yang lawa-lawa sikit. Paling malang kalau kena selipar imam. Baru beli nak sambut raya. Keluar-keluar hilang. Kesian imam, bukan imam sini lah, dia sujah imam lain. Kan? Contoh. Jadi ini antara perkara yang juga disebutkan pengarang tadi untuk kita menyegerakan berbuka, yang hebatnya disuruh melewatkan sahur. Okey, lewatkan sahur. Subuh kurang lebih pukul 6, 2 minit, pukul 6 lah, senang kira. Okey, waktu imsak kurang lebih di Malaysia kita tetapkan 10 minit sebelum subuh. Mana 5.50, 5.52. Okey, nak lajak sikit boleh tak? Boleh selagi belum subuh. Tapi imsak itu waktu berjaga-jaga. Takut tengah kunyah, tengah makan, azan pula. Dah serba salah, nak telan ke nak buang. Buang rugi pula. Kita rasalah. Okay, jadi selamat 10 minit kurang lebih sebelum subuh kita stop. Kita berhenti. Jadi lewat mana kurang lebih kita bersahur mungkin start pukul 5 suku. Okey lagi, dan lagi sempat lagi. Okey. Pukul 5 suku okey, cantik ya. Bukan pukul 12 malam. Itu bukan sahur, itu namanya orang Jawa kata sapa. Bunyi macam sahur tapi dia sapa. Minum malam. Minum malam beratlah tu makan nasi. Tu yang payah bangun subuh. Jadi ini yang kita perlu elakkan. Okay? Bukan segerakan sahur, lewatkan sahur, segerakan berbuka. Okay? Baik, kemudian dalam hadis yang ketiga tadi, pengarang menyebutkan juga berkenaan yang ini antara yang disebutkan sebagai apa? Sebagai adab lah, adab dalam berpuasa, iaitu kita meninggalkan perkataan-perkataan buruk dan keji. Okay. Apa perkataan buruk? Banyaklah. Antara menghina, mencerca, memfitnah, mengumpat, atau apa-apa yang semakna dengannya. Sebab itu di dalam bab ini Imam Al-Ghazali menyuruh kita menjaga juga anggota atau panca indera yang tertentu. Termasuklah antaranya mata, lisan, lidah dan juga telinga. Antaranya selain daripada 2 tangan, 2 kaki, perut tadi dan kemaluan. Okay. Jadi ini antara yang diingatkan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya
kita nak menjaga adab-adab itu supaya puasa yang kita lakukan kerana Allah itu menghasilkan kualiti yang terbaik. Ini yang dikata taraf puasa al-khusus, khusus, khas untuk orang soleh, untuk orang bertakwa. Okey, bukan orang umum, awam. Mana kita tingkat lebih daripada itu, sebab orang awam dia akan memberikan kualiti yang orang kata paling rendah. Tapi kita nak beri yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantaran itu tak cukup hanya kita jaga makan minum saja, ataupun daripada perkara membatalkan puasa semata-mata, tapi turut kita menjaga panca indera kita daripada melakukan perkara yang boleh merosakkan atau boleh mencacatkan pahala puasa itu. Sebab ada hadis Nabi yang menyebutkan kam min shaim hazzuhu min saumihil ju' wal atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi akhirnya dia dapat dua je, lapar dan dahaga. Siapa setakat ni puasa 17-18 hari kenyang hari-hari ada? Pelik kalau ada. Subuh, daripada subuh sampai nak maghrib, aku kenyang lagi rasa. Pelik Sebab hikmah puasa antara lain nak bagi rasa lapar dan haus tu. Memang nak disuruh bagi rasa. Sebab bila kita rasa secara tak langsung baru kita teringat, oh rupanya orang yang selalu tak cukup makan tu, orang fakir, orang miskin dululah bulan selain Ramadan, begini rasanya, peritnya, laparnya, hausnya kalau tak ada makan dan minum. Itu nak dibagi kita rasa. Bila ada perasaan itu secara tak langsung, timbul rasa simpati kita untuk mula suka berinfak, bersedekah, membantu dan sebagainya bila berada di bulan Ramadan. Sebab selama ini 11 bulan kita merasa kenyang je, tak pernah lapar. Pantang lapar sikit makan, bukan pantang lapar, tak lapar pun makan, paling tidak mengunyah. Tetapi dalam masa sebulan setahun ini kita disuruh merasakan keperitan itu. Jadi inilah yang perlu kita jaga, lisan kita, lidah kita daripada berkata-kata yang tak elok. Hatta dalam hadis yang lepas juga Nabi sebutkan bila orang mengutuk mencaci kita, kita sebut apa? Inni umru'us shaim. Aku orang yang berpuasa. Mana kita menyabarkan diri kita, sabar, aku puasa ni, aku puasa ni. Sebab kalau tak puasa, siap-silap kita balas balik dah umpatan dia, cacian dia. Tapi pasal kita fikir kualiti puasa, kita nakkan pahala yang hebat di sisi Allah itu, maka kita menyabarkan, menenangkan diri sendiri, lalu menasihatkan diri kita dengan mengatakan aku puasa, aku puasa. Hatta kalau memberi tarbiyah terbaik Ramadan itu, habis Ramadan pun bila orang buat kita begitu, kita tetap boleh berada dalam keadaan sedemikian. Sabar walaupun tak puasa. Itu maknanya Ramadan memberi tarbiyah terbaik kepada kita. Kalau boleh bawa tarbiyah lah, tapi kadang-kadang tak boleh juga. Kita boleh sabar di bulan Ramadan semata-mata. Tapi inilah yang sebenarnya diinginkan oleh syarak kepada kita. Baik. Seterusnya jemaah yang dirahmati Allah, kata pengarang lagi Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza nasiya ahadukum fa akala aw syarib falyutimma saumah fa innama at'amahu Allah wa saqah. Maksudnya daripada Nabi, baginda bersabda, apabila seseorang daripada kalangan kamu terlupa, ya ini dia puasa lah, terlupa apa? Terlupa lalu dia makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya. Sesungguhnya Allah hanya memberikan makan dan minum kepadanya, iaitu ketika dia terlupa tadi. Ini saya ingat kalau ditanya semua orang nak. Betul ke tak suka? Sihat Datuk pun nampak ni. Jadi mana semua orang suka. Semua orang suka diberi makan minum secara tak sengaja lah. Tapi jangan buat lupa lah. Dia bila terlupa ni 2 pinggan pun tak batal. Siapa pernah termakan 2 pinggan baru teringat puasa? Ada Datuk? 2 pinggan, 2 jam air cendol, terlupa puasa. Kalau ada, alhamdulillah. Makna makan minum itu kurniaan Allah sebenarnya. Kurniaan Allah. Tetapi kalau sengaja makan walaupun sesuap, batal. Itu dia. Benda perkara yang kita mesti tahu. Namun terlupa ni biasa starting
tempoh puasa lah. Mungkin sehari 2-3 hari pertama tu boleh jadilah lupa lagi. Jarang hari ke-19 pun lupa. Kenapa mah? Lupa juga. Puasa pelik sikit lah. Melainkan dia minum ketum sebelum subuh. Tu nampak macam bengong sikit. Tapi kalau dia normal, sehat, jarang dia terlupa selepas 4-5 hari puasa itu. Okay? Tapi tak mustahil juga kalau Allah nak buat dia lupa. Tak mustahil. Cuma bila sebut terlupa ini benda yang jarang-jarang berlaku. Ke ada di kalangan jemaah pernah terlupa sebulan puasa? Itu lagi best lah. Sebulan lupa. Tapi dia lupa tu 2-3 jam pertama lah lepas subuh. Tapi tempohnya sebulan. Pelik kalau ada. Tu takut dia buat lupa. Lagi pelik laki bini terlupa. Pelik jugalah. Jadi ini yang nak diingatkan kepada kita. Andai kata tiba-tiba berlaku, jangan batalkan puasa. Teruskan puasa. Fal yutimma saumah. Sempurnakan terus. Tapi jangan minum sikit pula. Alamak, dah termakan ni, minum sikit. Tak boleh. Apa yang dah termakan, terminum itulah anugerah ataupun kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Hebatnya Islam itu tidak memudaratkan kita. Jadi benda-benda terlupa tak sengaja ini tidak dikira berdosa. Baik. Seterusnya disebutkan lagi dalam hadis yang lain. Hadis ini lebih kepada kita punya qiyam ataupun ibadat kita dalam bulan Ramadan. Kata pengarang, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqah fi kulli lailah min Ramadan fayudarisuhul Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Ini sebagai kita punya panduan, rujukan di dalam menaik taraf ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa maksudnya? Kata pengarang, Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah seorang manusia yang paling pemurah. Ajwadun nas, paling pemurah. Mana pemurah lawannya apa? Pemurah tak pemurah lah. Mudah faham ataupun kedekut. Di luar Ramadan paling pemurah, dalam Ramadan tak biasa cerita lah. Itu Nabi. Kita di luar Ramadan pemurah. Kalau tak pemurah masuk Ramadan takut lagi kedekut. Payah juga. Patutnya kalau dulu tak pemurah, kali ini masuk Ramadan pemurah. Sepatutnya begitu. Jadi Nabi seorang manusia yang paling pemurah, terutama sekali disebut wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Terlebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Pada saat Jibril menemui baginda. Jibril akan menemui baginda pada setiap malam bulan Ramadan, lalu ia bertadarus Al-Quran bersama baginda. Sesungguhnya tatkala Jibril menemui baginda, baginda ialah manusia yang paling pemurah dalam menghulurkan kebaikan melebihi angin, yakni pembawa rahmat yang bertiup. Pemurahnya Nabi disebut lebih pantas, lebih hebat daripada angin, laju-laju. Kalau ada orang nak minta bantuan derma terlebih-lebih lagi di bulan Ramadan, Nabi laju cepat saja menghulurkan bantuan. Okey, kita laju juga, tapi kita laju tu lepas bagi kawan kita dulu. Tu kelebihan kita pula. Oh, nak bantuan saya ingat jumpa Haji Sujak kot, lebih afdal. Tapi kalau dia tak bagi baru jumpa saya. Tu kelebihan kita. Patut kita dulu sebelum Haji Sujak lagi. Tak apa-apa, bagi saya dulu. Jangkanya begitu. Hebatnya Nabi. Jadi pertama nak sebut Nabi pemurah ataupun sangat hebat dalam bab sedekah. Afdalus sedekah dalam hadis lain, sedekah fi Ramadan. Sedekah terbaik ialah sedekah di bulan Ramadan. Jadi kita memperbanyakkan sedekah. Apa-apa sedekah yang kita rasa terbaik. Okay. Paling umum, semua orang suka sedekah ini ialah duit lah, paling umum. Sebab kalau kita bagi beras, kadang-kadang rumah orang ada beras lah. Paling umum duit. Dengan duit kita boleh beli pelbagai benda. Silap-silap bila kita infak sedekah duit kepada seseorang atau individu atau keluarga tertentu, boleh jadi dia belum beli baju raya. Contoh,
Orang lain beli dah, dia tak beli lagi. Jadi bila dapat duit itu, setidak-tidak dia boleh gembira, seronok untuk membeli pakaian raya. Contoh. Okay. Bila menyeronokkan orang, itu yang hebat tu. Pasti orang akan mendoakan kebaikan kepada kita. Saya bawa satu contoh jemaah yang dirahmati Allah, disebutkan oleh seseorang baru-baru ni, bila pergi berjalan, orang Jawa panggil window shopping. Okay. Di Kuala Lumpur lah, jalan-jalan, jumpa seseorang. Orang ni kira-kira buat part time lah. Part time sebagai apa? Sebagai badut. Badut ni gembirakan orang ke menyedihkan orang? Jarang menyedih, gembirakan. Terutama budak-budak lah. Dia tiup belon kan, dia seronokkan budak-budak. Jadi satu masa sampai satu tahap, anak dia nak belon. Dia tahulah badut tu, dia kenal pakaian dia, rupanya badut, minta belon. Okay. Bapak dia pun okey lah, ada belon ke? Ada dia tiup belon, dia buat sehebat, secanggih kepakaran dia, dia bagi pada anak dia tu. Okay. Jadi habis saja bagi dua orang anaknya itu, lalu dia memberi infak duit fulus kepada badut itu. Badut itu daripada tak nak terima, akhirnya dia terima, terlalu gembira dia sampai dia mendoakan orang itu. On the spot dia doa. Doa inilah yang tadi saya kata kita sangat harapkan, terutama di bulan Ramadan. Doa dari orang-orang fakir, orang-orang miskin atau orang-orang yang memerlukan bantuan. Padahal bukan banyak pun dia bagi, tapi pada dia nilai itu banyak. Pada dia mungkin setakat ni orang bagi RM1, tapi orang tu bagi lebih daripada itu. Okay? Sayu mukanya, nampak gembira dengan terus doa on the spot. Inilah antara benda perkara yang kita inginkan, jemaah yang dirahmati Allah. Sebab kalau kita tiba-tiba jumpa orang susah, kita minta, doakan saya boleh tak? Tiba-tiba minta boleh tak? Dia nak doa, tak ada harapan lah. Apa hal pula aku nak doakan kau kan? Dia cakap gitu kot, walaupun dia tak cakap. Tapi bila kita bantu dia secara tiba-tiba, beri sumbangan, tiba-tiba dia akan terus doa. Bukan kita minta pun. Nampak tadi? Kita tak minta doa, tapi dia on the spot mendoakan kita. Di situlah hebat dalam bab bersedekah itu. Jadi Nabi Rasulullah ini, hari yang selain Ramadan pemurah dah, di Ramadan lebih pemurah lagi. Ini yang kita nak contoh, ikut yang disebut Allah qudwah ataupun uswatun hasanah. Okay? Contoh tauladan yang terbaik. Kemudian yang berikutnya dalam hadis tadi juga bagaimana amalan Nabi dalam Ramadan, iaitu memperbanyakkan apa? Dengan Jibril bertalaki membaca Al-Quran terutamanya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Baca Quran. Okay. Imam Asy-Syafi'i bulan Ramadan mengkhatamkan Quran tak banyak 60 kali je. Siapa tahun lepas separuh pada tu 30 ada? Apa Datuk? 30? Separuh lagi 30, 15 ada tak? Haji Sujak? Tak ada harapan. Sikit lagi kurang 10? Ada je? Tak ada juga. Mungkin ada tapi tak ngaku, bagus lah kau tak ngaku. Separuh lagi 5? Macam payah je, malah dah nak tanya lagi. Jadi makna Imam Syafi'i boleh khatam Quran sebulan Ramadan 60 kali. Seolah-olah sehari 2 kali. Seolah-olah, okay? Sehari 2 kali. Maka mungkin orang yang berkerjaya macam kita kan, esok 8.5 atau 8, 4.30 sekarang, awal setengah jam pergi kerja, mungkin payah nak khatam sampai berkali-kali itu. Maka setidak-tidaknya dapat khatam sekurang-kurang sekali pun okey Ramadan, sekali. Atau tak dapat khatam langsung, ada juga terlalu sibuk. Terlalu sibuk dengan urusan kerja. Sebagai contoh, urusan kerja, urusan keluarga. Jangan sampai Ramadan ini, jemaah yang dirahmati Allah, ni nasihat untuk diri sendiri jugalah, kita langsung tak buka Quran. Jangan sampai. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa yang tak dapat dibuat semua, jangan tinggal semua. Sebab itu sama juga dalam bab solat tarawih. Antara ibadah tatawwu' sukarela yang dibuat di waktu malam, qiyamul lail. Okay. Kita buat 8 boleh, 20 boleh. Ke sini 36 rakaat. Ada juga tak puasan. Pasal pakai topeng. Okay. Jadi tak kisahlah nak buat 8 ke 20 ke 36 ke, boleh pilih. Tapi untuk ibadah persendirian, jangan sampai 2 rakaat pun tak terbuat. Seorang-seorang lah.
Maksudnya sibuk malam tadi, malam minggu, hari Sabtu, jalan kulu-kili window shopping, balik pukul 11 malam, letih pula nak sembahyang. Contoh. Sembahyang isyak je, terus tidur, contoh. Boleh lah, tak berdosa, pasal isyak dah wajib dah, selesai. Tapi tarawih itu rugi. Sebab dia antara ibadah tatawuk, sukarela yang hanya berlaku di bulan Ramadan. Buatlah walaupun setidak-tidak 2 rakaat. Ini untuk diri sendiri. Jangan malam ni suruh buat 2 je. Untuk diri sendiri maksudnya. Daripada tak buat langsung, eloklah buat walaupun 2. Jadi sama juga Quran, kalau tak dapat khatam walaupun sekali di bulan Ramadan, bacalah Al-Quran hari-hari. Jangan sampai tak buka langsung. Sekurang-kurang setiap malam selalu saya pesan surah Al-Mulk sebelum tidur. Saya ingat surau ini pun baca lepas isyak sebelum Ramadan dululah surah Al-Mulk. Mudah-mudahan bagi yang dah terbiasa sebelum tidur buka lagi baca, sebelum tidur buka baca. Hari Jumaat contoh tambah satu lagi surah Al-Kahfi, atau tambah rajin sikit malam Jumaat surah Yasin contoh. Hari ini yang kita nak buat secara istiqamah berterusan. Sebab ada orang langsung tak sempat nak buka Al-Quran walaupun sekali. Jadi di sinilah kerugian yang amat sangat, kerana fadilat, kelebihan, pahala yang diberikan dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan ini sangat-sangat besar diberikan oleh Allah kepada kita. Okey? Baik. Seterusnya jemaah yang dirahmati Allah, hadis berikutnya Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Qalu innaka nuwasil. Qal inni lastu mithlakum inni ut'am wa usqa." Baik. Maksudnya disebutkan pengarang Rasulullah melarang puasa yang bersambung, yakni tanpa berbuka. Wisal bersambung tanpa buka. Mereka para sahabat bertanya, sesungguhnya Tuan menyambungkan puasa. Baginda menjawab, sesungguhnya saya bukan seperti kalian. Saya diberikan makan dan minum oleh Allah. Jadi sahabat melihat Nabi seolah-olah wisal, tak berbuka, seolah-olah. Padahal Nabi jawab di sini, aku diberi makan minum oleh Allah. Kaedahnya lah, ini mana kita kata mukjizat, keistimewaan yang diberikan oleh Nabi. Ada ibadat-ibadat yang khususiah, kita kata diberikan khas untuk Nabi semata-mata, kita tak boleh nak tiru, nak contoh. Tak boleh nak ikut. Contoh mudah, isteri Nabi lebih daripada 4 orang. Okay? Maka jangan kita kahwin lebih 4 pula. Nabi boleh, parah lah. Banyak ibadat lain boleh tiru, dia ambil contoh kahwin pula. Ini masalah. Jadi itu pengkhususan kepada Nabi. Jadi wisal atau puasa bersambung. Contoh kita puasa sebulan Ramadan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kita tak berbuka pun, sambung. Hari pertama sambung, hari kedua sambung, hari ketiga. Yang inilah antara yang ditegah Nabi. Naha Rasulullah, Nabi melarang puasa yang seperti itu. Sebab walaupun kita berpuasa, ada masa kita disuruh berbuka, iaitu tadilah masuk waktu maghrib, ta'jilul fitr, segera kita berbuka. Okay? Bertangguh pun makruh, apatah lagi tak buka terus. Okay? Sambung. Okay? Seolah-olah kita nak tunjuk kita ni masih bertahan, kuat lagi tenaga kita. Sedangkan dalam Al-Quran pun jelas Allah menyebutkan manusia ini dhaifan, lemah. Bila lemah, jangkanya kita berhajat kepada pelbagai perkara, pelbagai benda. Terlebih-lebih lagi kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selain Allah juga kita berhajat untuk tenaga kita, makan, minum, rehat, tidur dan sebagainya. Jadi kalau dapat dielakkan berpuasa wisal, bersambung tanpa berbuka ini. Okey? Baik. Seterusnya jemaah yang dirahmati Allah, baik, ini antara amalan Nabi tatkala masuk 10 akhir Ramadan. Maka 10 hari Ramadan kurang lebih 2 hari lagi kita masuk. Hari ini 18, 19, 20. Okey, 20 Ramadan start. Apa yang disebutkan pengarang, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Adalah Nabi itu beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 hari terakhir start 20 Ramadan. Okay. Bahkan ada
lagi hadis sahih yang lain yang disebutkan oleh Nabi. Antara yang disebut, kana Rasulullah iza dakhala al-ashr ahyal lail wa ayqaz ahlah wa jaddah wa shaddal mi'zar atau kama qala Rasul. Adalah Nabi SAW iza dakhala al-ashr, apabila masuk 10 akhir Ramadan, pertama ahyal lail, Nabi menghidupkan malam. 10 akhir Ramadan tu menghidupkan malam, mana kita kata qiyamul lail. Ahyal lail wa ayqaza ahlahu wa jadda. Nabi juga mengejutkan ahli keluarganya 10 hari akhir Ramadan. Kejut apa? Sahur ke? Tak, bukan sahur semata-mata, tapi qiyam itu. Kejutkan. Okey, anak kejutkan menantu. Betul, anak kejut menantu, mertua kejutkan anak, anak kejutkan mertua, menantu kejutkan mertua, mertua mengejutkan anak. Okey, menantu, mertua, menantu. Saling bertukar lah, confuse pula pagi ni. Jadi tak kisahlah bapa kejut anak ke, anak kejut bapa. Ayah bangun ayah, qiyamul lail 10 akhir Ramadan. Contoh kata. Okey. Jadi bangun, ini antara yang dibuat oleh Nabi tatkala masuk 10 akhir itu. Selain daripada yang disebutkan hadis ini, Nabi beriktikaf. Macam kita lah. Kita orang berkerjaya tadi, orang bekerja mungkin payah sikit nak iktikaf 10 akhir Ramadan. Tapi setidak-tidak kita setiap kali masuk Masjid Surau daripada awal Ramadan, tak ada masalah pun untuk kita niat iktikaf. Untuk beribadah waktu itu. Tapi 10 hari akhir ni bukan semata-mata iktikaf, ibadat semata-mata, tetapi senang cakap tidur juga di situ. Menguruskan diri semua di situ. Orang-orang Arab, jemaah yang dirahmati Allah, dia mempunyai tabiat suka buat hal ini. Sebab itu saya pernah tanya juga beberapa orang Arab, 10 akhir Ramadan kebanyakan yang berkerjaya mereka akan cuti. Dia cuti. Sebab apa? Sebab dia nak iktikaf seperti yang dibuat oleh Nabi. Kita pula kelebihan kita 10 pertama Syawal kita cuti. Betul? Kita tak cuti tahun ni? Senyap ya. 10 pertama Syawal kita cuti. Hari raya pertama sampai ke 10 cuti. Sebab apa? Sebab nak raya. Tapi kita ambil yang Syawal. Nabi ambil yang hujung-hujung Ramadan. Sebab ialah mungkin cuti kita pun terbatas. Nak cuti lama pun payah. Sebab itu untuk orang-orang yang YB lah, yang bersara. Tuan Hilman okey kot. Yang bersara. Datuk dah serang. Jadi maknanya tak ada apa sangat nak buat. Boleh tak? Senang tak nak iktikaf? Senang. Senang sangat nak beriktikaf 10 akhir Ramadan. Contoh kata. Melainkan ada keperluan-keperluan tertentu, hajat tertentu, terpaksa balik rumah, tak fadal, silakan, tak ada masalah. Yang penting sekurang-kurang masuk 10 hari Ramadan akhir nanti, 20 Ramadan, maka kita berniat, cuba berniat iktikaf, meniru ikut sunnah Nabi itu. Antara lain kita penuhkan tadi dengan ahyal lail, menghidupkan malam. Takut iktikaf kat Masjid Surau, tidur siang malam pagi petang, payah juga, baik balik rumah. Orang tengok pun naik semak. Jadi kita duduk di Masjid Surau, pelbagaikan ibadah, terutama membaca Al-Quran. Kalau boleh khatam berkali-kali, lagi bagus, lebih hebat. Tak cukup dengan itu, kita berzikir, kita berwirid, kita bersedekah ataupun apa-apalah yang kita boleh buat dalam tempoh 10 akhir Ramadan itu. Jadi ini antara yang diingatkan oleh Nabi, mengejutkan keluarga, wajadda, dan bersungguh-sungguh. Wasyaddal mi'zar, Nabi beruzlah daripada keluarga 10 akhir Ramadan. Beruzlah, mengasingkan diri suami isteri tadi. Sebab apa? Sebab waktu 10 akhir Ramadan itu Nabi nak konsisten, istiqamah, nak fokuskan waktu itu dengan mempelbagaikan ibadah. Terlebih-lebih lagi 10 akhir Ramadan, hadis-hadis sahih banyak menyebut berlakunya Lailatul Qadar itu. Jadi bila sebut Lailatul Qadar, jemaah yang dirahmati Allah, maka Nabi suruh apa? Nabi suruh kita mencari-cari Lailatul Qadar itu. Tapi macam mana persoalannya kita nak cari? Pasal kita orang awam, jemaah yang dirahmati Allah, nak mencari Lailatul Qadar itu mungkin satu benda yang payah untuk kita. Kadang-kadang kita buka tingkap, buka pintu nak tengok, iya ke, jumpa tak, nampak tak, pokok macam-macam rukuk ke, sujud ke. Boleh jadi pandangan mata kasar kita payah. Maka kaedah yang paling baik, paling mudah, jemaah yang dirahmati Allah, maka apa kita nak buat?
Bila tiba 10 akhir Ramadan, kurang lebih 2 hari lagi, kita fokuskan ibadah dengan sekuat-kuatnya. Bersungguh-sungguh seperti yang dibuat oleh Nabi. Bersungguh-sungguhlah buat apa-apa ibadah daripada 20 Ramadan itu. Kalau kita buat ke 10 akhir itu, contoh kita punya ketekunan ibadah, agak-agak jumpa tak, bertemu tak dengan Lailatul Qadar itu? Jawabnya insya-Allah pasti jumpa, pasti dapat. Tinggal antara kita sedar atau tidak saja. Sedar atau tidak itu pun tak ada masalah. Sebab di kalangan ulama pun ada berselisih pendapat tentang berlaku qiyamul lail, tentang berlaku Lailatul Qadar itu. Tapi kalau kita menekuni, melazimi 10 akhir Ramadan itu dengan pelbagai ibadah, terutama qiyamul lail, pasti kita akan jumpa. Pasti kita akan jumpa malam itu. Dan apa nak dibuat? Apakah yang nak dibaca? Antara amalan utama, andai kata kita jumpa Lailatul Qadar itu, jemaah yang dirahmati Allah. Baik, antara yang pernah ditanya oleh isteri Nabi Aisyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, andai kata aku bertemu, aku berjumpa dengan Lailatul Qadar itu, apakah yang perlu aku buat ataupun lakukan? Apakah yang diajar oleh Nabi, jemaah yang dirahmati Allah? Maka kata Rasulullah, perbanyakkan membaca apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma innaka afu, sesungguhnya Engkau ini Maha Pengampun. Innaka afuun tuhibbul afwa, sukakan kepada keampunan, fa'fu anni, maka ampunkanlah aku. Kalau kita baca seorang-seorang lah. Tapi kalau kita baca ramai-ramai, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mana tahu kita nak buat qiyamul lail dalam rumah kita. Suami sebagai apa, kepala imam di dalam keluarga itu, dia nak mengetuai program tahajud, contoh kata. Perbanyakkan doa itu, bukan sekadar qiyamul lail malam itu ataupun pagi itu, hatta ketika nak berbuka puasa pun kita banyak membaca doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni itu, ataupun fa'fu anna. Paling selamat kita baca fa'fu anna lah. Melainkan kita pakar, baik, hebat dalam bahasa Arab, kita boleh ejaz domer itu. Seorang ni ramai na, itu tak apa. Jadi jangan dilalaikan kali ini, jemaah yang dirahmati Allah, daripada apa? Daripada meninggalkan ibadah kepada Allah, terutama di dalam proses 10 terakhir Ramadan yang sangat-sangat kita nanti-nantikan, terutama untuk bertemu malam Lailatul Qadar itu. Baik. Akhir sekali, jemaah yang dirahmati Allah. Boleh tutup kesimpulan? Boleh sampai pukul 8 ni. Nampak letih benar ni. Semangat berpuasa. Haji Sujak syahid dah sebelah. Kesian. Baik. Kita tutup dengan kesimpulan. Kita tutup dengan kesimpulan, jemaah yang dirahmati Allah, dengan sedikit kupasan ulama, terutama sifir ataupun kaedah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dan beberapa ulama-ulama yang lain tentang kaedah di dalam menentukan kedudukan Lailatul Qadar itu. Ini saya ingat kaedah saja. Yang disebut ulama pengalaman kerohanian. Sebahagian ulama disebutkan tentang berlakunya malam Lailatul Qadar. Jadi sebahagian ulama, kita kata ulama ni maknanya orang-orang yang hebat. Mereka ni terdiri daripada waliullah, kekasih-kekasih Allah. Jadi mereka ada pengalaman rohaniah yang boleh dirasakan tentang berlakunya Lailatul Qadar itu bila. Hatta saya pun juga ada seorang dua kawan yang boleh dikatakan taraf kewalian itu, bila bertemu Lailatul Qadar itu memang pasti akan dikejutkan oleh seseorang. Maka saya akan roja. Ni tak roja lagi, sekejap lagi saya roja. Haji, rasa-rasa Lailatul Qadar, tolong WhatsApp, telefon. Memang setiap tahun dia akan roja saya. Jadi mudah-mudahan kenalah, jumpalah tadi. Ya. Share, bahaya nak share. Boleh, no problem kalau saya tak lupa lah. Tapi itulah tadi kaedah paling selamat, 10 akhir Ramadan kita istiqamah. 10 akhir Ramadan kita istiqamah. Baik.
kesimpulan yang ingin saya sampaikan tadi ialah bagaimana tanda-tandanya. Ini disebut juga oleh Imam Al-Ghazali dan beberapa imam yang lain tentang pengalaman rohaniah ini. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, saya terus fokus kita tahun ini, iaitu penentuannya disebutkan berlaku ditengok pada hari pertama Ramadan. Okay? Berlaku bila hari pertama Ramadan. Maka kita tahun ini berlaku pertama Ramadan itu pada hari apa? Ingat? Hari Khamis. Okay? Hari Khamis. Maka disebutkan jika awal puasa Ramadan itu jatuh pada hari Khamis, Lailatul Qadar itu insya-Allah dijangkakan berlaku pada bila? 23 Ramadan. Okey, 23 Ramadan. Saya ingat 23 Ramadan hari apa? 23. Hari ni 17, 18 sampai 23. Hari 23 tu kira-kira hari Jumaat, maka Khamis malam Jumaat nanti. Betul? Khamis malam Jumaat. Okey. Dan kebiasaan memang dia akan berlaku kebiasaan. Sebahagian besar bila saya tengok baca juga berlaku biasa diutamakan malam Jumaat. Okay. Jadi malam Jumaat yang akan datang ini berlaku 23 Ramadan. Jadi ini antara yang disebut tadi pengalaman rohaniah. Okay. Sebahagian ulama-ulama. Okay. Nak kata betul sangat pun tak boleh kita nak kata, tapi tak mustahil betul. Okay. Sebab tadi yang saya sebutkan, ulama ini bukan kaling-kaling orangnya. Mereka ada pengalaman ataupun kita kata insting yang hebat, yang kuat tentang Ramadan, tentang Lailatul Qadar itu. Sehingga macam tadilah saya kata sahabat saya, dia akan dikejutkan oleh seseorang. Bangun Lailatul Qadar malam ni, contoh. Okay. Jadi hebat ke? Hebat, memang hebat amalannya. Saya ingat satu hari dia berselawat tak kurang 5,000 kali. Okay. Satu hari tak kurang 5,000 kali. Tak kurang. Maka tak mustahil 10,000. Kita sampai 500 satu hari, dapat? Senyap je, malah tanya. Tapi tak apa lah. Anda kata tak dapat, kena bikin bagi dapat. Contohlah, terutama 10 akhir Ramadan, terutama. Okay? Jadi, sebab itu orang-orang ini dapat kelebihan. Kita kata anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Orang-orang yang disayangi Allah. Maka ada hari-hari, malam-malam tertentu mereka akan dikejutkan. Bangun. Lailatul Qadar ni contoh. Bangun malam ni malam hebat. Bangun malam ini malam mustajab contoh. Okey, kalau kita ada tak rasa-rasa setiap malam rasa terbangun. Saya ingat mesti ada, tapi untuk kencing saja. Kencing mana? Kencing mana ke? Anak menangis ke? Bini menangis ke? Ya juga kadang-kadang. Kenapa bini menangis? Mimpi suami kahwin lagi. Boleh jadi juga. Sampai hati kekanda meninggalkan adinda. Contohlah. Jadi kali ini jemaah yang dirahmati Allah, kita bangun juga setiap malam. Cuma fokus lebih sikit malam Jumaat nanti. Okay. Malam Jumaat kita fokus lebih sedikit. Okay. Banyakkan berselawat, banyakkan baca Quran di waktu itu. Dan jangan lupa tadi doa yang Nabi ajar kepada Aisyah. Allahumma innaka afuun karim, boleh? Ataupun innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wallahu alam. Saya ingat cukup sekadar itu jemaah yang dirahmati Allah. Kuliah kita pada pagi ini mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat juga memberikan suntikan semangat kepada kita untuk terus memperbanyakkan lagi ibadah-ibadah kita dalam baki-baki Ramadan yang masih ada lagi. Okey, mudah-mudahan Ramadan yang sedang kita lalui ini Ramadan atau ibadat yang terbaik, yang terhebat yang kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan implikasi Ramadan ini dihimpunkan kita seperti yang Allah sebut la'allakum tattaqun, dihimpunkan kita bersama orang-orang yang bertakwa insya-Allah. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, wa a'inna 'alas siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.